Ustaz nak tunjukkan carta perbandingan soalan objektif dan isi tempat kosong bahagian A bermula SPM 2008 sehingga 2019. Jika kita bandingkan antara bidang akidah, ibadat, sirah, tokoh dan adab, kita lihat bidang ibadah adalah bidang yang paling banyak ditanya dalam bahagian A ini. Diikuti dengan bidang akidah, yang kedua banyak, kemudian diikuti dengan bidang sirah, tokoh dan adab. Jadi pelajar boleh tahulah yang mana pelajar nak tekankan, nak jawab soalan, buat latih tubi banyak dalam bidang mana. Kalau kita lihat kat sini, bidang akidah dan ibadat dibanyakkan menjawab soalan-soalan objektif dan isi tempat kosong, bidang akidah dan ibadat. Tapi walau bagaimanapun, jangan abaikan bidang sirah, tokoh dan adab. Okey, boleh faham semua para pelajar? Baiklah. Seperti mana Ustaz janjikan, sekarang ini Ustaz akan berkongsi tips bagaimana untuk mendapat untuk menjawab soalan objektif bahagian A. Okey, tips yang pertama, pelajar mesti faham kehendak soalan. Baca soalan dengan teliti dan fahamkan dulu apa yang perlu kita jawab atau arahan daripada soalan tersebut. Dan juga jangan lupa fahamkan juga setiap jawapan yang tertera di bawah tersebut, di bawah soalan tersebut. Itu tips yang pertama. Okey, tips yang kedua untuk pelajar. Calon-calon kena berhati-hati dengan trik atau perangkap soalan yang digunakan. Contohnya, dalam soalan tersebut dinyatakan ada soalan ada perkataan berbentuk kecuali, selain, bukan, individu yang berfokus kepada dia nak kepada individu saja ataupun dia nak kepada masyarakat saja. Yang tu kita kena waspada. Kena hati-hati dengan soalan macam tu. Itu tips yang kedua. Okey, tips yang ketiga, potong pilihan jawapan yang tidak berkaitan. Cuba kecilkan pilihan jawapan yang diberi. Contohnya, jika soalan meminta pelajar mencari manakah yang tidak benar, cari jawapan yang benar dahulu dan potong jawapan tersebut dari senarai. Begitu juga sebaliknya. Okey, tips yang keempat. Jika pelajar tak tahu jawapan, teka saja jawapan. Semoga apa yang teka tu betul dan mendapat markah daripadanya. Okey, yang kelima, latih tubi soalan-soalan objektif ni. Jadi Ustaz sarankan kepada semua calon-calon SPM bagi tahun ini, bagi tahun 2020 ini, untuk membuat latih tubi soalan-soalan objektif SPM tahun-tahun lepas, untuk membiasakan minda pelajar, minda calon-calon semua dengan bentuk soalan dan pilihan jawapan yang diberi. Jadi kepada mana-mana pelajar yang belum lagi menjawab soalan-soalan, yang belum lagi mengulang kaji ataupun melatih tubi soalan-soalan objektif SPM tahun lepas, tolong Ustaz rayu supaya buat dulu sebelum masuk SPM tahun ni, tahun 2020 pada tahun depan, tolonglah ulang kaji dan buat semua soalan-soalan objektif SPM tahun-tahun lepas. Kalau tak ada, tanya kepada ustaz-ustazah di sekolah masing-masing. Buat, pasti kena buat untuk skor yang terbaik dalam soalan objektif SPM ini. Okey, sekarang ni kita lihat kepada contoh soalan SPM 2019 yang tahun lepas. Okey. Antara yang berikut yang manakah akibat buruk munafik? Kehendak soalan di sini ialah dia nak akibat buruk munafik. Jadi kita mesti fokus kepada apakah jawapan kat sini, apakah akibat buruk munafik. Okey. Kita tengok jawapan A. Menyekat kebebasan berfikir. Adakah itu jawapan dia? Mungkin tidak. Okey, kita potong. Okey, tidak. Yang ke B, terpengaruh dengan kebendaan. Tidak. C, membazir harta, tenaga dan masa. Tidak. Dan jawapan D, menghilangkan sikap percaya mempercayai. Jadi calon dikendaki membaca dulu. Jawapan A, jawapan B, jawapan C dan jawapan D, dan membuat pertimbangan yang sebaiknya. Fahamkan soalan. Dan
membuat pertimbangan yang sepatutnya untuk mendapat jawapan yang betul untuk jawapan tersebut. Di jawapannya D lah, menghilangkan sikap percaya mempercayai sebab dia lebih tepat kepada soalan ditanya, iaitu akibat buruk munafik. Kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang tips yang seperti mana yang dinyatakan tadi, tips yang kedua, mana calon mesti waspada dengan soalan berbentuk selain, kecuali, bukan. Okey, kita tengok soalan yang tertera di hadapan anda ni. Antara yang berikut, yang manakah bukan perkara yang boleh membawa kepada nusyus? Jadi, pelajar kena bulatkan bukan. Okay. Kita bulatkan bukan sebab itu kehendak soalan dia. Kehendak soalan di sini. Antara yang berikut, yang manakah bukan perkara yang boleh membawa kepada nusyus? Jadi, tugas calon-calon cari dulu perkara yang boleh membawa kepada nusyus. Apa itu nusyus? Nusyus bermaksud derhaka kepada suami. Jadi kita cari dulu. Kita tengok jawapan untuk jawapan A. Okay, keluar rumah tanpa izin suami. Adakah ia nusyus ataupun tidak? Ya, ia adalah perkara yang boleh membawa kepada nusyus derhaka kepada suami. Kita potong. Sebab itu bukan jawapan kita. Kita nak yang bukan. B. Kurang didikan agama daripada ibu bapa. Kita hold dulu. Kita sabar dulu. Kita tak payah potong lagi. Mungkin itu jawapan kita. Dan kita biarkan dulu. C. Kita tengok C pula. Engkar perintah suami yang tidak bersalahan dengan syarak. Ya. Itu jawapan sini memang perkara yang boleh membawa kepada nusyus. Jadi kita potong. Sebab itu bukan jawapan kita. Sebab kita nak yang bukan. D. Melakukan kekerasan sama ada dengan perkataan atau perbuatan kepada suami. Ya, of course. Itu memang perkara yang bawa kepada nusyus. Jadi itu bukan jawapan kita. Yang kita nak yang bukan. Jadi pastinya jawapannya B. Okey. Kan senang kan para pelajar semua? Okey, tengok soalan seterusnya. Semua yang berikut ialah akibat perbuatan memfitnah kecuali. Di seperti mana yang saya cakap tadi, bila ada perkataan bukan, kecuali, selain, kita bulatkan dulu. Sebab yang kita bulatkan, yang itu yang kita nak. Jadi, kita potong dahulu jawapan yang akibat soalan dia, semua yang berikut ialah akibat perbuatan memfitnah kecuali. Jadi, kita bulatkan kecuali dan kita cari dulu jawapan, kita cari dulu yang akibat perbuatan memfitnah tu untuk kita potong. Kita tengok yang jawapan A. Berlaku permusuhan dan huru-hara. Adakah itu akibat perbuatan memfitnah? Ya, kita potong. Sebab itu bukan jawapan kita. Kita tak mahu jawapan A. Kita terus mencari. Mesti mencari jawapan ni. Yang kedua, soalan B. Mendapat azab di akhirat. Of course. Pastinya apabila kita kita memfitnah sama kita akan mendapat azab di akhirat nanti. Kita potong. Sebab itu bukan jawapan kita. C. Memutuskan silaturahim. Ya, benar. Akibat perbuatan memfitnah ni, sesama kita akan memutuskan hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan antara kita. Jadi itu bukan jawapan kita. Kita nak yang kecuali. Jadi pastinya bila kita dah potong A, dah potong B, dah potong C, jawapannya adalah D. Walaupun kita tak baca lagi. Memang betul lah tu. Ia membatalkan iman sebab ia tak ada kaitan dengan akibat perbuatan memfitnah ni. Okey. Kita tengok contoh soalan objektif seterusnya. Teknik menjawab soalan objektif seterusnya. Okey, kita tengok kat sini. Ini soalan berbentuk fokus kepada individu. Okey. Soalan SPM 2019. Kesan berpoligami terhadap individu sekiranya dilakukan tidak mengikut peraturan Islam ialah, jadi kita bulatkan dulu individu sebab itu fokus soalan tadi. Jadi kita nak jawapan yang lebih kepada individu saja. Jawapan yang selain daripada yang menjurus fokus kepada selain individu, masyarakat ke, negara ke, keluarga ke, maka itu bukan jawapan dia. Okey. A, tengok. Mendapat keburukan Allah. Okey, kita rasa mungkin betul, mungkin tidak. Okey, kita teruskan dengan tengok jawapan untuk B. Anak-anak tidak mendapat perhatian. Tidaklah, memang itu bukan jawapan dia sebab dia fokus kepada anak-anak. Sebab soalan ini dia nak kepada terhadap individu diri orang tersebut. Jadi anak-anak, jadi bukan, kita potong. C, merenggangkan hubungan kekeluargaan. Okey,
sebab dia fokus kepada keluarga. Seperti mana Ustaz cakap tadi, sebab kita nak individu, jadi kita potong. Dan D, wujud perasaan tidak puas hati antara isi-isi. Ini lebih kepada isi-isi lah. Okey, kita potong. Jadi jawapan dia A, mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya. Soalan berbentuk aneka pilihan. Okey, aneka pilihan. Manakah antara berikut amalan yang dilarang ketika menziarahi jenazah? Jadi kita bulatkan dulu perkataan dilarang tu, sebab kita nak cari fokuskan ni adalah amalan dilarang ketika menziarahi jenazah. Jadi kita potong dulu amalan yang tidak dilarang ketika menziarahi jenazah, sebab dia nak amalan dilarang. Okey, tengok satu roman. Adakah amalan dilarang ataupun tidak? Okey, mengucapkan takziah, adakah itu amalan dilarang ataupun amalan yang dibenarkan ketika menziarahi jenazah? Pastinya satu roman itu amalan yang disaran ketika kita menziarahi jenazah. Jadi kita potong mengucapkan takziah. Jadi kita potong, jadi itu sebab itu bukan jawapan kita. Kita nak cari yang dilarang. Jadi kemungkinan kat sini jawapan dia B dan C lah, sebab kita dah potong nombor 1. A itu ada nombor 1, D itu ada nombor 1. Jadi A dan D bukan jawapan kita, sebab kita dah potong kat atas tadi yang nombor 1. Okey. Nombor 2, tidak redha dengan takdir Allah. Itu memanglah dua roman ini amalan dilarang. Nombor 3, merasa kesal terhadap kematian. Pastinya ia dilarang ketika kita menziarahi jenazah. Kita ada kesal dengan kematian tersebut. Dan yang keempat, melahirkan perasaan duka cita kepada keluarga jenazah. Pastinya lah itu perkara yang disaran. Adab ketika kita menziarahi jenazah, kita mesti melahirkan perasaan duka cita kita, takziah kita kepada keluarga jenazah. Jadi untuk soalan A kita potong, D kita potong, C kita potong sebab dia ada nombor 4. Jadi jawapan dia adalah B. Okey. Jadi itulah dia para pelajar sekalian, contoh bagaimana kita menjawab soalan-soalan objektif daripada bahagian A ini. Jadi untuk video seterusnya, calon-calon akan didedahkan dengan cara menjawab soalan isi tempat kosong. Masih lagi kita berada di bahagian A, tapi untuk video seterusnya Ustaz akan dedahkan cara bagaimana calon-calon untuk menjawab soalan isi tempat kosong dengan baik, insya-Allah. Nak tahu? Tunggu.